Pakai. Pakai tali. Nak masuk apa? Pak. Tak ada divider, ada divider. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Masya Allah. Di hati raya. Tahniah. Ajarakallah fi mata. Ya. Kita bagi peluang. Dekat dia orang duduk. Soalan, kita jawab soalan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung pengajian kitab kita. Kita akan mulakan seperti biasa dengan kitab fiqh, iaitu Sulamus Sibyan. Jadi mungkin hari ini kita baca satu saja sebab tengok soalan pun banyak. Taklah banyak sangat, ada 5. Tapi 5 tu pun dia agak, kita jelaskan detail, dia makan masa juga. Jadi kita raikan soalan, dan soalan tu pula soalan yang agak praktikal dengan kita, zakat. Jadi kita meraikan soalan, kita baca satu kitab, Kitabus Salah, itu kitab fiqh, iaitu Sulamus Sibyan. Baik, kita masuk tuan-puan kandungan utama kitab hari ini, iaitu topik yang pertama, mula masuk perbincangan tentang kandungan berkaitan dengan solat. Kerana kitab kita ini kitab solat, jadi kita akan bincang berkaitan dengan peraturan ataupun tata cara berkaitan dengan pelaksanaan mendirikan solat. Kita akan mula hari ini, itu tajuk yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, muka surat 17, muka surat 17, Kitabus Salah. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, Kitabus Salah, Kitabus Salati, itu kitab sembahyang. Ini dia ringkas. Ini antara gaya bahasa yang digunakan oleh para ulama di dalam bahasa Arab, juga di dalam bahasa Melayu. Dia meringkaskan untuk memudahkan penggunaan, tetapi kita kena tahu dia punya pendetailan dia, ataupun apa yang dihazaf, apa yang didelete. Tiba-tiba yang tinggalnya adalah kitab sembahyang. Adakah kitab yang sembahyang? Yang diwajibkan sembahyangnya adalah mukallaf kita, bukan kitab yang mendirikan sembahyang. Tiba-tiba dia kata kitab sembahyang. Dia kena tahu maksud kitab sembahyang ini. Dia panggil apa tuan-puan? Dia panggil, dia hazat beberapa benda, beberapa item yang menjadi orang panggil tata bahasa di dalam nahwu Arab. Antara yang dihazaf ialah khabar mubtada. Dia panggil khabarun mubtadaun mahdzufun. Tinggal kitab sembahyang. Yang dia kita kena gali balik, keluarkan balik ayat yang telah dihazaf oleh penulis ini, iaitu ay hadza kitabun dalun ataupun bayanun fi ahkamis salati. Di bawah tu dia ada, ini satu kitab, ay hadza kitabun. Kitab itu fi bayani ataupun bayanun fi ahkamis salati, pada menerangkan, ini menyatakan berkaitan dengan hukum, yakni tata cara pelaksanaan sembahyang. Itu dia punya ayat yang lengkap. Ini satu kitab yang membincangkan, menyata tu mana membincangkan ataupun menerangkan berkaitan dengan hukum
sembahyang ataupun berkaitan dengan tata cara. Hukum ni ialah tata cara pelaksanaan sembahyang. Itu dia panggil benda yang dibuat oleh penulis. Kalau orang tanya kita sembahyang macam mana, kita nak sembahyang, yang sembahyang ni kita, maka kita kena tahu jawab dia. Ini dihazaf, dibuat beberapa item tata bahasa yang kita kena keluarkan balik, iaitu hadza kitabun dalun ataupun bayanun fi ahkamis salah. Macam kita lah, banyak orang Melayu pun guna. Kita berjalan-jalan tepi jalan jumpa kedai tom yam kaiyah, kan tom yam orang Thailand kan, kedai tom yam kaiyah, kedai tom yam. Maksud dia apa? Maksud kedai menyediakan tom yam milik kaiyah. Itu nama penuh dia. Dia ringkaskan kedai tom yam. Kadang-kadang dia tak keluar, dia tak brandkan dengan owner, dia hanya kena nama dia restoran tom yam ataupun kedai tom yam. Kedai tom yam tu maksud kedai yang menyediakan menu tom yam milik kaiyah. Begitu juga sembahyang. Jadi di sinilah kalau dulu cerita tuan guru penkuliah ataupun dia panggil peninterview, ketika nak dapat tauliah mengajar ini, apabila ustaz datang masuk lalu diberikan kitab, minta suruh baca, cuba baca kitabus salah, lalu tanya tok guru, tanya penkuliah. Dulu penkuliah ni peninterview ni di kalangan tok guru. Contoh dah kalau di Perak dulu, antaranya ialah tuan guru Pak Tekruh. Tuan guru Pak Tekruh itu antara orang-orang yang menjadi wakil peninterview untuk dapat ijazah, untuk dapat tauliah mengajar. Jadi sebab tu dulu agak kualiti orang mengajar ni ditapis. Hari ni biasa saja. Jadi apabila dia tanya kitabus salah, dia kata macam mana kita boleh semaya ni? Dia cuba cerita sikit. Dia kata tiba-tiba kita boleh semaya ni bukan kita yang kena semaya. Ni kita nak semaya. Lalu kalau yang tu pun lekap, tuan-tuan fail, dia kata balik dululah. Balik dulu, belajar dulu, baru datang balik. Kerana kitab solat pun tak tahu, nak kena belajar lagi, tak boleh mengajar lagi. Tu kualiti orang dulu tu apa. Baik, makna kitab. Hari ni kita nak bincang tuan-puan satu topik, satu benda yang penting. Kita nak bincang satu je hari ni, iaitu nak kenal diri sembahyang. Baik, sebelum nak kenal diri sembahyang, secara sepintas lalu dia cerita makna kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, makna kitabun, yang kita panggil kitab, kita panggil risalah. Apa makna kitab? Kitab solat, kitab fiqh berkaitan dengan solat, kitab fiqh berkaitan dengan muamalat. Apa makna kitab? Bermula makna kitab ismun li jumlatin minal ilmi mustamilatin ala abwabin wa fusulin ghaliban. Artinya, arti kitab nama bagi perhimpunan daripada ilmu. Jadi kitab tu nama, kitab itu nama merujuk kepada perhimpunan ilmu yang melengkapi, yang mengandungi. Yang lengkap tu mana? Yang mengandungi atas beberapa bab dan beberapa fasal pada kebiasaannya. Jadi kita nak kenal tuan-puan, nak nama kitab ataupun risalah ini beza di mana? Di makna dia. Apabila kitab dia merujuk kepada nama, risalah pun nama, kitab pun nama, panggilan, dipanggil nama ni panggilan kepada ilmu tu. Jadi kitab ini nama kepada perhimpunan ilmu yang mengandungi beberapa bab dan beberapa fasal
pada kebiasaannya. Kebiasaannya dia ada fasal, dia ada bab. Ada juga ada fasal tidak ada bab. Sebab tu dia kata pada kebiasaannya. Kalau kita bertemu dalam kitab itu, dia pecah, ada fasalnya, ada bermula dengan babnya yang besar, kemudian yang kecil itu ada fasalnya, maka itu boleh dinamakan kitab. Boleh dah kita nak nama kitab di sisi apa nama ni, syarah ataupun di sisi fuqaha. Contoh macam mana tuan-puan? Contoh kita buka kitab fiqh, kita buka kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, kitab Jawi. Kita buka kitab Arab Ghayatul Taqrib, matam dia. Kita boleh panggil kitab Ghayatul Taqrib, kita boleh panggil kitab Matla'ul Badrain. Kenapa? Apabila kita buka, dia akan buat Babut Taharah ataupun dia buat Kitabut Taharah. Kitabut Taharah ini bab yang besar, tajuk yang besar. Kemudian dia ada bawah itu, dia ada beberapa fasal, lebih kurang 7 ke 8 fasal di dalam bab ataupun dalam tajuk taharah. Dia bermula dengan fasal pembahagian air. Fasal yang keduanya adalah fasal lepas air, fasal istinja. Fasal yang ketiga bermula dengan faslun fi siwak, fasal pada menerangkan tata cara bersugi. Fasal yang seterusnya fasal tayammum. Jadi itu fasal-fasal yang akan menerangkan berkaitan dengan satu-satu hukum yang berada di dalam bab pertama. Bab pertama dalam fiqh iaitu taharah. Bab yang kedua barulah masuk ibadat. Ibadat ada 4 rumah, ada 4 bab. Ibadat pertamanya solat, keduanya siyam, ketiganya zakat, yang keempatnya haji. Barulah bab seterusnya, bab yang seterusnya ialah muamalat. Itu bab itu tajuk yang besar, maka dikecilkan itu, dipisahkan dengan fasal-fasal. Sebab itulah fasal pertama, fasal kedua itu istilah terma yang digunakan oleh fiqh, yang diambil ataupun dipengaruhi bahasa syarak. Jadi sebab itulah kalau tuan-puan baca perlembagaan kita, banyak dalam perlembagaan kita mereka mencedok ataupun menakalkan ataupun meminjam bahasa syarak untuk digunakan di dalam bahasa Melayu. Banyak fasal dalam kita buka perlembagaan, kita akan bertemu dengan fasal 1, fasal 1, fasal 2, ceraian 1. Itu sebenarnya diambil daripada bahasa syarak. Kenapa? Kerana syarak ini, fiqh ini merupakan syariat ataupun perundangan. Kita sedang belajar perundangan syariat, perundangan Islam ataupun dipanggil syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar fiqh, kita belajar ilmu undang-undang Islam, kemudian kita beramal, kita menjadi pengamal undang-undang. Dia panggil pengamal syariat. Sebab tu orang fiqh ni tuan-puan, orang belajar fiqh dan dia beramal menepati dengan peraturan fiqh, dia merupakan pengamal syariat Islam. Baik, makna sembahyang. Kita terus kepada makna sembahyang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang kitab kita ini, makna sembahyang. Ini antara kata kunci yang paling penting tuan-tuan. Kita nak fokus hari ni satu ni saja. Supaya kita jelas target kita, matlamat kita belajar, orang panggil objektif kita belajar, ataupun target kita belajar ilmu fiqh. Kita belajar fiqh ni tuan-puan, tajuk yang kita belajar ialah berkaitan dengan peraturan sembahyang. Maka target yang kita nak kenal, kita nak tahu betul-betul yang kata diri sembahyang di sisi syariat. Kenapa? Kerana diri sembahyang di sisi syariat itulah yang diperintah ke atas kita untuk kita laksanakan. Yang kita nak buat ini yang kata aqimus salah, dirikan ibadat yang bernama sembahyang di sisi syariat. Maka kita kena kenal yang kata sembahyang itu apa dia.
supaya dari segi implementnya, dari segi pelaksanaannya, dia betul-betul menepati dengan diri sembahyang. Yang kita buat tu apa dia? Yang kita buat itu ialah diri sembahyang. Sebab tu kita kena kenal. Orang yang kenal sembahyang, tuan-puan, bermakna orang yang akan melaksanakan sembahyang dengan sempurna. Kenapa? Dia tahu sembahyang ini, inilah dia. Aku buat itu sembahyang, bukan aku buat perbuatan sembahyang. Dia beza. Dia beza di antara orang yang mendirikan sembahyang dengan orang yang melakukan beberapa perbuatan sembahyang. Ada orang yang melakukan perbuatan sembahyang tetapi mereka tidak mendirikan sembahyang. Inilah yang disebut oleh Nabi di akhir zaman ini. Nabi menyebut berapa ramai orang yang tidak melakukan sembahyang. Dalam hadis Nabi kata, akhir zaman ini kamu akan dapati orang ataupun umat Islam meninggalkan sembahyang. Dan hadis lain Nabi sebut di akhir zaman ini Islam ini, syariat ini semakin pupus. Syariat semakin pupus itu salah satunya, akhir pupusnya syariat ialah syariat sembahyang. Syariat yang paling akhir hilang, tuan-puan, adalah syariat sembahyang. Yang lain dah lama dah hilang. Apa nama ini, faraid semakin hilang. Jenayat dah lama hilang. Lepas tu dia menghampiri muamalat, dah hilang. Dah 3 dah hilang. Jenayat hilang, faraid pun hilang, dan yang ketiga muamalat sedang hilang sekarang ini. Kita berada di zaman yang orang tidak lagi melaksanakan sistem ekonomi Islam. Bukan, apabila kita sebut sistem ekonomi, dia nampak dalam minda kita nampak lain. Maksud sistem ekonomi itu muamalat Islam, jual beli cara Islam, pinjam meminjam cara Islam, hutan cara Islam, apa nama ini, sewa cara Islam, sewa cara Islam, sewa tempat. Apabila bukan harta kita, kena minta izin ataupun kena minta sewa. Kalau nak parking kereta, tuan-puan, kalau tempat itu nampak ada qarinah wajib bayar, haram parking tak apa bayar. Orang kita dia nak free je. Bahkan dia dia apa nama ini, dia kutuk pula. Bukan soal apa nama ini, kita nak menyembelahi pihak majlis pembandaran, tapi kalau majlis pembandaran menetapkan qarinah wajib bayar, kan ini harta dia, kita tak boleh kata apa, tak boleh nak kata zalim, kerana ini harta dia, patutnya bagi free lah kepada rakyat. Itu urus budi bicara dia lah. Tapi apabila dia meletakkan ada qarinah ni mana ada orang panggil, ada tanda, qarinah tanda bahawa wajib bayar, maka wajib kita bayar parking. Haram kita parking tanpa bayar. Kenapa? Kerana itu harta bukan milik kita. Termasuk apa? Termasuk sewa tempat. Ketika kita nak bayar parking, niat aku bayar sewa tempat. Itu ada cara. Itulah dia sistem muamalah Islam semakin hilang. Maksud hilang, tuan-puan, kita tidak lagi implement. Kadang-kadang bayar tapi tidak ada akad. Bayar hanyalah bayar, tetapi tidak memilih mana-mana syariat yang Allah tawar kepada kita. Allah tawarkan sistem ujrah, sistem sewa. Sewa apa? Sewa tempat. Tak nak sewa boleh, Allah tawarkan lagi ada hebah. Boleh hebah pun boleh, tak nak sewa. Kita tengok qarinah dia 1 jam RM3. Saya nak sewa, saya nak bahagi hebah saja RM3. Boleh, sama juga. Asalkan ada imban balas. Apabila kita letak, mesti ada imban. Imban apa? Imban dengan bayaran. Tetapi kalau tidak ada qarinah bayar, ataupun nampak jelas qarinahnya free parking, itu harus parking. Maksudnya boleh parking. Dipanggil tanah itu tanah mubah. Tanah itu adalah tanah milik kerajaan, dipanggil dalam muamalah tanah harta mubah, harta yang harus digunakan. Itulah dia nak panggil muamalah. Begitu juga datang di masjid, tuan-puan, datang di surau. Kalau kita nampak qarinah, orang dah tunjuk ini parking untuk AJK, ini parking untuk imam, ini parking untuk Bilal, ini parking untuk penceramah, jangan bedal. Itu tempat orang. Kita main bedal aja. Tengok AJK, bedal AJK. Tengok penceramah, bedal petak penceramah. Siang penceramah, pusing 2-3 minit nak cari parking.
Tu salah, haram. Kenapa? Kerana bukan milik kita. Dia dah letak jelas, ini untuk AJK, ini untuk pengerusi. Dia dah letak jelas. Jadi kita kena cari tempat awan. Tempat awan macam tempat yang parking terbuka macam kita ni kan, tak ada tulis. Dia tak tulis AJK boleh. Parking mana pun dia tak tulis. Boleh, harus. Kenapa? Kerana itu bukan harta kita. Dalam sistem muamalah, formulanya sebelum kita tasarruf mesti kita dapat izin. Kerana itu bukan milik kita. Apabila harta bukan milik kita, kita nak guna mesti ada izin. Itu formula asas. Tetapi kalau harta itu awam, mubah, maka tak perlu dapat izin. Macam tuan nak parking hari ni nak duduk di mana saja boleh, tak perlu minta izin EJK. Kerana masjid ataupun surau dia milik awam, dia milik umum. Tuan-puan boleh duduk di mana saja tanpa minta izin dengan pengerusi. Saya nak parking sini, boleh tak? Saya rasa selesa di tepi tiang ni, boleh tak? Tak perlu minta dengan EJK. Kenapa? Kerana kesemua ruan-ruan yang ada di masjid dan surau ini milik umum, boleh parking di mana saja. Melainkan walaupun asalnya dalam kita belajar dalam kitab fiqh, dia ada satu tajuk khusus. Walaupun asalnya tidak boleh dicop, tapi untuk masalah boleh. Maksud cop ni dia tulis untuk khas imam, bilal, SU. Asalnya memang tak boleh, tapi untuk masalah dia orang, maka dibolehkan. Asalnya semua masjid ini tidak ada empunya. Tidak ada sesiapa, bukan milik pengerusi, bukan milik EJK, tidak ada milik sesiapa pun. Dia terus milik Allah Ta'ala sebagai wakaf. Tak perlu minta izin. Tetapi kalau tuan pergi rumah orang lain, jangan. Pergi rumah orang, dia milik ruan-ruan yang ada di dalam rumah itu milik tuan rumah. Jangan parking ikut dam. Jangan ikut kita nak duduk kat mana, minta izin. Masuk dalam rumah orang, kalau dia silakan, masuk kita silakan ikut apa yang dia suruh. Disila duduk-duduk, tengok arah dia suruh belah mana. Tangan dia menhala ke cushion, kita duduk atas cushion. Kalau tangan dia menhala ke lantai, duduk atas lantai, jangan duduk atas cushion. Ini nak duduk sedap atas cushion. Nampak cushion sedap, saya tak boleh duduk. Kena minta izin dulu. Tuan Haji, saya ni tak boleh duduk, boleh tak saya nak minta izin atas cushion? Tak apa. Itu izin. Ini dah ada teruk lagi, orang suruh duduk di kiri, dia hantam di kanan. Tak apa, saya selesa duduk di kanan. Dia pula nak handle rumah orang. Itu cermat tuan-puan. Kenapa? Kerana inilah yang disebut sistem muamalah yang semakin pupus, yang semakin hilang. Dan akhirnya tuan-puan, yang hilang apa dia sekarang ini? Yang hilang ialah solat. Sebab tu orang solat ramai, tetapi solat yang tidak mengikut peraturan Islam. Yang kita nak belajar ini ialah solat yang sebenar, supaya pelaksanaan kita mengikut apa yang disebut oleh Nabi. Barulah dinamakan aqimus solat, mendirikan sembahyang. Baik, settle tuan-puan. Ya, ilah memang panjang. Dia intro memang panjang. Habis. Saya belajar dengan tuanku saya dulu. Dalam 20 muka surat baru belajar, tapi kita punya knowledge kita tuan-puan sampai ke belakang. Itu teknik dia buat. Sebab tu gaya kadang-kadang dia akan masuk intro tu panjang lebar, masuk sampai muamalah. Kita tak belajar lagi muamalah, tapi kita dah dapat knowledge basic tentang muamalah. Orang tanya kita, mau belajar muamalah? Tak lagi. Dah tahu dah hukum sewa, dah tahu dah hukum parking, dah tahu dah hukum bayar tol. Baru belajar buat solat. Tapi untuk guru dia rangkun buat muamalah. Ini teknik untuk bantu orang awam. Nak tunggu buat muamalah tak tahu berapa tahun lagi. Kalau jenis kita fokus satu-satu tajuk, habis dulu ibadat, ibadat 5 tahun. Lepas ibadat 5 tahun baru masuk muamalah. Jadi kalau kita serentak lain, maksud serentak dalam sebulan itu pastikan ada solat, pastikan ada tajuk muamalat, pastikan ada tajuk-tajuk lain. Tu okey, serentak berjalan. Kalau orang yang betul-betul ikut modul flow, memang lambat lah. Baik, settle tuan-puan. Jadi kesimpulan yang kita nak belajar ini ialah nak kenal diri sembahyang. Itu yang fokus. Kata kunci kita hari ini tuan-puan, insya-Allah selepas kita settle kuliah hari ini, kita akan jelas dalam minda kita apa dia diri sembahyang yang sebenar, yang kita akan teliti dari segi pelaksanaan. Kenapa? Kerana itulah diri dia. Tuan-puan, kita akan bincang dua benda.
Pertama diri sembahyang, yang kedua adalah juzuk sembahyang. Beza dua ni. Pertama ialah diri sembahyang, yang kedua ialah juzuk sembahyang. Juzuk ni sembahagian daripada diri dia, bukan diri. Juzuk sembahyang ini dia panggil apa? Dia panggil sebahagian daripada diri sembahyang. Satu komponen daripada diri sembahyang, bukan sembahyang. Kita kenapa? Kita kena buat, pastikan, lengkapkan dan sempurnakan juzuk dia, baru dinamakan sembahyang. Kita tengok dulu nak dinamakan diri, dan yang kedua kita akan tengok juzuk dia, supaya kita nak cantum beberapa juzuk, nak lengkapkan komponen-komponen ini untuk terdirinya sembahyang. Dan bermula makna sembahyang itu. Makna ni tuan-puan, dia panggil apa makna ini? Makna ni dia panggil ma'uniya minal lafzi, benda perkara yang dikenaki dengan nama itu. Apa dia? Diri. Mudah kita faham diri. Makna ni ialah diri sembahyang. Makna ni ialah hakikat sembahyang. Tu orang tanya tu, orang mengaji detail dia kata, apa makna-makna? Dia duk kata makna-makna tu, apa makna kepada makna? Kita orang Melayu ni buh makna kita faham dah. Kita tak faham tanya makna apa. Sebenarnya orang Melayu ni dia tertukar dengan terjemah. Contoh kalau nak beri nama anak, dia akan tanya, apa makna Azhar tu? Apa makna Ban Roy tu? Roy tu? Apa makna Roy tu? Sebenarnya dia nak tanya terjemah. Beza tuan-puan, makna dengan terjemah beza. Terjemah ini ialah pengalihan bahasa daripada Melayu kepada Arab, ataupun daripada Arab kepada Melayu. Itu dipanggil translate ataupun terjemahan. Makna lain. Makna apa? Makna ni merujuk kepada diri sesuatu benda. Contoh, apabila disebut Azhar, terjemahan kepada bahasa Melayu ialah Zahratun, sekuntun bunga. Kalau Azhar dia plural, beberapa kuntun bunga. Bunga aja tuan-puan. Kalau kata apa dia Azhar ni, bunga aja. Bukan elok sangat, tapi bunga elok jugalah. Kalau bunga tiap ayam tak elok. Bapa saya bagi bunga. Dia berkenan kat bunga tu, dia buh nama bunga. Saya ni bunga bin Pasir. Bapa saya Pasir, Ramli tu Pasir. Imam Ramli. Bukan Imam Ramli yang hebat tu. Bapa saya tu imam biasa je. Jadi yang nak pada makna, apabila kata makna Azhar, apa dia? Diri kita. Ni diri yang tuan-puan nampak, inilah hakikat Azhar, inilah makna Azhar, inilah diri Azhar, bukan terjemah. Beza tuan-puan. Kalau salatun, terjemah dia ialah sembahyang. Apa makna sembahyang? Ini yang kita nak belajar hari ni lah, diri sembahyang, supaya tuan-puan takbir Allahu Akbar, rakaat, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, tuan-puan sedang melakukan perbuatan sembahyang untuk melekatkan komponen sembahyang. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi, lengkap beberapa juzuk, sempurna kita buat dan lengkap kita buat. Selepas salam komplit kita buat, dinamakan kita tadi mendirikan sembahyang. Kenapa? Kita tahu diri beza dengan juzuk. Kita nak kena cantumkan beberapa juzuk sembahyang itu sehingga lengkap, supaya dinamakan sembahyang. Baik, ada berapa juzuk tuan-puan? Tengok. Dan bermula diri sembahyang. Dia ada 3 makna tuan-puan. Orang tanya makna apa dia? Diri, hakikat, zat. Sama je, cuma Melayu dia diri, hakikat pun Arab. Hakikat sembahyang, yang sebenar-benar sembahyang tu apa dia? Ataupun zat, ataupun diri sembahyang tu apa dia? Sama. Hakikat, zat, diri. 3. Hakikat sembahyang, diri sembahyang, dan zat sembahyang. Itulah refer kepada Melayu panggil diri. Kita nak kenal.
Dan bermula makna sembahyang itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita artinya beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai akan perkataan dan perbuatan itu dengan takbir, dengan lafaz yang bernama takbiratul ihram, dan disudahi akan perkataan dan perbuatan itu dengan lafaz yang bernama salam yang pertama, dengan beberapa syarat yang ditentukan dia, yang ditetapkan akan syarat itu. Dia ada beberapa terma dan syarat yang kita akan follow untuk pastikan sempurna setiap juzuk itu kita buat. Baik, kesimpulan tuan-puan, diri sembahyang ini dia mengandungi 13 juzuk, ataupun dia dalam bahasa fiqh dia panggil 13 rukun. Diri sembahyang ini dia mengandungi 13 juzuk ataupun 13 rukun. Mana dia? Aqwalun, beberapa perkataan. Dalam sembahyang dia ada dua komponen penting tuan-puan. Kategori yang pertama dia panggil aqwalun, iaitu beberapa perkataan. Beberapa ini plural. Ada berapa? Ada 5. Sebab tu dia guna lafaz plural. Beberapa. Dia tak guna lafaz singular. Kenapa? Kerana dia bukan satu, tapi dia ada 5 perkataan. Dan beberapa perbuatan dia juga guna plural. Kenapa? Kerana perbuatan banyak, ada 8. Ada 8 perbuatan yang wajib, ada 8 juzuk perbuatan yang wajib, ada 5 perkataan yang wajib. 5 campur 8 jadi 13 juzuk. Dimulai akan dia dengan lafaz takbir ratul ihram dan berakhir dengan lafaz salam. Dia ambil dua, dia ambil awal dan dia ambil penutup. Dia tak nak jelas satu persatu. Ini pun tuan-puan makna yang ringkas, tetapi dari segi tersirat kita tahu ada 13. Mana yang kata ringkas dia hanya sebut. Yang kata solat itu apa dia? Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulakan dengan lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar dan berakhir ataupun disudahi dengan salam yang pertama, dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Itu ringkas dia. Panjang sangat dia punya diri dia tu, kita ringkaskan panggilan dia, ibarat dia, nama dia sembahyang. Nama dia sembahyang, diri dia merujuk kepada tuan-puan lengkap pelaksanaan dan sempurna pelaksanaan 13 juzuk. Mana 13 juzuk? Iaitu bermula dengan 5 perkataan. Ini juzuk dia. Sebahagian daripada diri dia. Dia mesti lengkap dan sempurna tuan-puan. Kalau lengkap tapi tak sempurna, tak dinamakan diri sembahyang. Dia mesti lengkap 13. Mana dia? 5 perkataan, 8 perbuatan. Dia akan bilang di bawah tu. 13 dia akan bilang. 5 perkataan dan 8 perbuatan dia akan bilang detail. Cuma saya nak sebut kepada tuan-puan konsep makna ataupun diri. Konsep dia tuan-puan, nak nama diri sembahyang mesti sempurna atau mesti lengkap 13 juzuk dan sempurna pelaksanaan 13 juzuk. Kalau lengkap 13 tetapi tak sempurna dari segi terma dan syarat, maka tidak dinamakan solat. Kenapa? Kerana solat ini, nak nama diri dia ini mesti lengkap juzuk dia 13, kesemua kita buat 13 dan sempurnakan, tunaikan. Sempurna ni makna menyempurnakan, menunaikan hak ataupun syarat, ataupun bahasa kita dipanggil terma dan syarat setiap juzuk.
Setiap juzuk 13 kita akan belajar dalam kitab fiqh. Semuanya ada terma, ada cara untuk kita buat satu-satu juzuk itu. Cuma kita dah faham konsep dia. Apabila kita sempurnakan, kita lengkapkan 13 juzuk dan kita sempurnakan setiap juzuk itu dari segi pelaksanaannya mengikut terma dan syarat yang ditetapkan oleh fuqaha, barulah dinamakan solat. Contoh tuan-puan, dia hanya buat 12 ataupun dia buat 13 dia buat, tetapi yang ke-13 itu dia panggil juzuk yang ke-13 itu, apa juzuk yang ke-13? Memberi salam yang pertama. Tu dia panggil juzuk yang ke-13. Dia panggil rukun yang ke-13. Dia buat ke tidak? Dia buat 13, tetapi dia tak sempurna. Dia tidak menyempurnakan syarat memberi salam yang ditetapkan oleh fuqaha. Ini penting tuan-tuan, bukan untuk hafal tetapi untuk tahu proses setiap benda untuk nak buat macam mana. Cara nak beri salam macam mana, cara nak rukuk macam mana, cara nak membaca tayat akhirnya macam mana. Bukan dari segi buat, tetapi kita nak tahu proses, nak tahu cara supaya result dia ialah sah dan ada pahala. Contoh macam mana tuan-puan? Cantik, semua dia buat cantik. Bermula Allahu Akbar, rukuk cantik, sami Allahu liman hamidah, sunat abad cantik, hayat cantik. Tiba-tiba rakaat yang keempat ataupun sembahyang tarawih rakaat yang kedua bagi salam. Salam itu dia fail. Salam itu tidak dinamakan diri salam. Kita akan belajar diri salam itu berapa huruf, berapa syaddah, dan huruf dia apa, jangan bertukar dengan makhraj lain. Itu satu-satu diri dia. Contoh dia bagi salam yang tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salam yang paling cantik di sisi kita. Assalam cantik dah tu. Teruk sikit, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu teruk sangat, kita pun tahu tu tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi, tu kita tahu. Ni elok sikit, nampaknya cantik dah lah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Asala tak sempurna satu syaddah, maka tidak dinamakan diri salam. Kenapa? Kerana diri salam ini dia terbentuk beberapa huruf dan beberapa syaddah. Syaddah itu diri dia. Syaddah itu termasuk diri salam. Alif, lam, sim, lam, alif, min, assalamu, ain, lam, alaikum, ya, kaf, mim. Warahmatullah sunat. Yang diri yang wajib alif, lam, sin, lam, alif, mim, assalamu. Dan ada syaddah. Syaddah jangan digugurkan. Kalau gugur satu syaddah, maknanya tak lengkap diri salam. Kita kata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak lengkap tuan-puan. Sebab itu ibadat ataupun syariat memang dia tak boleh nak follow, tak boleh nak ikut-ikutan, mesti belajar, mesti ambil ilmu itu daripada guru, barulah kita boleh beramal dengan confident dan yakin. Mudah-mudahan Allah terima ilmu kita, amal kita. Dia tak boleh tengok, tak boleh baca, tak boleh dengar. Ada orang belajar Quran dengar sahaja melalui bacaan-bacaan guru-guru dalam YouTube. Orang yang dah belajar dengan guru, dia boleh dengar sekadar untuk improve, boleh nak dengar bacaan sudah macam mana sing dia, macam mana makhraj kha, beza tak dengan saya baca. Itu boleh sebab kita dah tahu cara. Mesti assalam. Diri salam yang sebenar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam itu ibadat. Apabila ibadat tuan-puan mesti follow tata cara, teliti pelaksanaan dia. Jangan kata Assalamualaikum, kena teliti. Alif sebut macam mana, sin sebut macam mana.
Kalaulah dia jaga kesempurnaan ke-13 ini, barulah dinamakan salam. Begitu juga kita bagi salam di luar, tuan-puan, sama juga. Di luar ini cuma beza sikit, boleh bagi salam dengan tak ada alif lam, itu sahaja. Dalam solat mesti tambah alif lam diri dia. Adapun di luar boleh salamun alaikum, boleh salamun ala Muhammad, boleh, wajib orang jawab. Jadi di luar pun kita kena bagi betul assalamualaikum. Assalamualaikum tak boleh, assalamualaikum tak boleh. Itu contoh. Contoh yang kedua tu Pak, kita ambil dua contoh saja, kita nak go on terus. Contoh yang kedua, inilah yang disebut, saya selalu sebut tuan-puan, ulama sebut dalam kitab fiqh, orang yang meninggalkan sembahyang ini ada dua kategori. Kita nampak satu je. Kategori yang pertama ialah orang yang tak pernah solat seumur hidup, ataupun dia mendiri, dia solat tetapi tak cukup kota dia. Solat time free, busy tak solat, ada kerja tak solat. Itu dipanggil orang yang meninggalkan solat. Itu kita faham. Dari segi fizikal kita nampak dia solat sekejap, tak solat, on off. Tetapi yang kedua yang kita perlu sedar, iaitu tuan-puan, kategori yang kedua, orang meninggalkan solat yang kedua apa dia? Orang yang melakukan perbuatan solat tapi solatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak panggil mereka ini mendirikan solat. Dia beza. Mendiri dengan melaku beza. Kenapa kita boleh panggil mendiri? Apabila mendirikan solat, qama, ataupun dia panggil aqimus solat tu, mendirikan solat ini, kenapa Allah Ta'ala guna mendirikan? Kerana nak dinamakan mendiri ini mesti sempurna syarat, sempurna rukun, sempurna juzuk. Rukun ni panggil juzuk, dan sempurna syarat setiap juzuk. Apabila sempurna syarat, barulah dipanggil mendiri. Kalaulah dia tak menyempurnakan syarat, maka dipanggil dia melakukan perbuatan sembahyang, tidak mendirikan sembahyang. Inilah yang disebut akhir zaman. Nabi kata bukan orang akhir zaman ini dia tinggal langsung, tidak akan ada orang yang mendirikan sembahyang di akhir zaman tetapi sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Ta'ala, sembahyang dia tidak diterima. Kenapa? Kerana sembahyang dianya tidak ada ilmu, sembahyang ikut-ikutan. Kalau ilmu pun ada tetapi tak cukup untuk, tak capai tahap untuk level sah sembahyang dia. Contoh kedua tuan-puan, takbir. Ni ramai orang takbir. Kita akan belajar tuan-puan, ada 21 terma dalam kitab kita. Dia dalam, dia agak detail kitab kita. Kitab kita ni antara kitab yang detail tuan-puan, berbanding dengan kitab-kitab lain, walaupun berbanding kitab Arab. Sebab keistimewaan dan spesialnya kitab kita ini, dia menakalkan daripada beberapa kitab Arab yang tinggi dan pertengahan, dan dia modulkan, dia kumpul, lengkapkan jadi lebih. Kitab lain tuan-puan jarang bertemu syarat ataupun terma mengucapkan lafaz takbiratul ihram, ada 21, dan kitab kita ni ada 21. Biasa di kitab lain kadang-kadang 12, ada 18, ada 9 pun ada. Sebab dia ambil yang core saja. Tapi kitab kita ni agak detail. Itu kelebihan penulis ataupun tuan guru kita ini, dia ada rajin. Contoh tuan-puan, takbir yang tidak sah. Takbir ni pun banyak. Majoriti yang kita tengok tuan-puan, takbir yang tidak sah ini ialah satunya dari segi pelaksanaan sebutan, yang keduanya dari segi volume suara. Kerana syarat dia 21 tu banyak syarat dia. Salah satunya, dia asasnya, pertama mesti kita menuturkan lafaz takbir itu, pastikan kita ucap dengan betul segala makhraj dan juga tajwid dia. Itu asas. Setiap kita ucap apa saja perkataan dalam solat ni tuan-puan, perkataan dalam solat ni apa saja, garis panduan asasnya pastikan kita sebut dengan sebutan yang betul dari segi makhraj, tempat keluar, dan juga tajwidnya. Walaupun sifat huruf dan len, dia panggil selennya tak
cantik tak apa. Yang tu untuk nak penambahbaikan saja. Sifat huruf dan selain Arab itu penambahbaikan. Tapi asas yang basicnya ialah mesti kita tutur, mesti kita ucapkan mengikut level makhraj yang betul walaupun tak tepat. Ketepatan itu untuk improve saja. Tetapi basic, kita fokus basic dulu. Kita sebut makhraj ataupun level keluarnya, tempat keluarnya huruf itu, pastikan kena pada satu-satu huruf walaupun tak tepat, dan tajwidnya betul walaupun tak tepat. Okey. Dan yang keduanya volume. Volume itu tuan-puan disyaratkan mesti didengar oleh telinga sendiri. Ini syarat yang ditetapkan di dalam fiqh. Dalam mazhab kita Syafi'i, wajib didengar oleh telinga sendiri setiap patah perkataan. Jangan separuh dengar, separuh tak dengar. Allahu akbar hilang. Allahu akbar sah. Allah sah, akbar tak sah. Kenapa? Akbar tidak dengar di telinga dia sendiri, maka tidak sah takbir dia. Maka status solat dia tuan-puan dipanggil solat yang tidak sah, bukan solat batal. Tak sah. Kenapa? Takbir awal lagi di reject. Dia panggil takbir itu tidak menepati syarat sah. Sah ni apa? Sah ni perkataan yang Allah terima. Awal-awal lagi di reject oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menepati manual, tidak menepati panduan. Baik, kita tengok tuan-puan huraian dia ataupun dia punya list 13. Jadi kita dah tahu konsep 13 tuan-puan. Kita list secara bilangan saja tanpa kita detailkan, sebab dia ada tajuk khusus detail di belakang. Baik, yang kata 13 juzuk, kita nak bilang 1 sampai 13 ataupun adapun pendetailan kita akan masuk topik khusus. Dia ada satu topik detail. Maka beberapa perkataan itu 5 perkara. Baik, perkataan tuan-puan, apa dia perkataan? Kita kena tahu perkataan menurut fiqh supaya cara kita nak buat ni menepati dengan makna. Kita kena tahu perkataan itu apa dia. Yang kata aqwalun, perkataan di sisi fiqh apa dia? Perkataan di sisi fiqh ni tuan-puan, dia merujuk kepada apa? Dia mesti ada as-sautu mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Yang kata perkataan ini dalam bahasa Arab dipanggil lafaz, dalam bahasa Melayu dipanggil perkataan ataupun dipanggil kalimah bahasa Arab, merujuk kepada as-saut, suara. Mesti ada suara. Suara yang mengandungi beberapa huruf yang boleh dieja. Kalaulah dia ada suara tapi suara dia tidak mengandungi huruf yang jelas, tak dinamakan perkataan. Sebab tu tak lepas. Sebab tu tak sah. Allah akbar. Allah jelas tapi akbar tak jelas. Tidak ada suara akbar. Yang tu elok lagi tuan-puan. Allah jelas. Ada lagi yang takbir inti ansar tu. Di mana makhraj A, di mana makhraj kaf, di mana makhraj ba, di mana makhraj ra, akbar, semua bunyi satu level. Allahu akbar. Satu level bagi kita dah elok dah. Allahu akbar. Dah elok dah. Bunyi macam orang kampung kata, orang kampung saya lah, dia panggil takbir itik ansar. Macam takbir itik. Tu dipanggil takbir ansar. Ada yang takbir bisu, tak ada suara langsung, hanyalah gerak geri mulut. Ada yang tak bergerak langsung pada tuan-puan. Ni ada yang bergerak mulut bismillah, tak tahu, tak bunyi suara langsung Fatihah. Ni level pertama. Level pertama ni tuan-puan, gerak kumat-kumit mulut pun tak ada. Level yang kedua, ada kumat-kumit mulut,
Eloklah kumat bunyi-bunyi dia, mungkin makhraj dia tu dia ejah bunyi memucum lah, tapi suara tidak ada. Level yang ketiga, level inti angsa. Level ketiga, inti angsa. Level keempat, level yang separuh suara ada, hilang separuhnya. Allah. Ni ramai juga. Keempat-empat ini di-reject, ditolak mengikut panduan jelas. Kita ikut panduan yang sebenar Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-puan? Sebab ada orang marah. Oh, dia kata macam dia Tuhan. Dia malah mengaji tuan-puan. Dia marah kat kita balik, kita baca panduan. Kita sedang baca manual pengurusan yang telah ditetapkan oleh syarak. Bukan kita yang menghukumkan. Dia kata macam dia hukum sah, hukum tak sah, semayang reject, dia hukum semayang orang. Kenapa tak hukum semayang dia? Kita mengaji nak hukum semayang kita lah. Cuma umum kita cerita. Ni level sah. Siapa semayang iti'asa Allah tak sah. Kita tak kata pada individu, kita umum. Kenapa dia terasa? Apabila dia terasa, dia kata ustaz ni suka duk kata semayang orang tak sah, macam dia tu Tuhan, dia kata. Ni tanda tuan-puan, inilah virus-virus yang dia tak suka mengaji, dia marah kat kita balik. Dah tak suka mengaji, dia diam lah, dia duk terasa. Kenapa ini mudah terasa sangat? Kita tak sebut nama, kita tak kata haji tak sah semayang haji, tak kata. Tapi kalau sahabat kita tuan-puan, wajib man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Kalaulah sahabat kita melakukan perkara mungkar, apa dia mungkar? Melakukan semayang yang tak sah, itu sebesar-besar mungkar. Kita tengok orang mencuri, mungkar. Ya betul, itu mungkar, perkara maksiat. Rasuah mungkar, ya betul. Tetapi semayang yang tidak sah itu juga sebesar-besar mungkar yang mesti kita cegah, yang mesti kita perbetulkan. Apabila kita tengok sahabat kita depan mata kita semayang yang tak sah, kita sayang kepada dia, kita tegur dia. Soal dia nak terima tak terima itu bukan urusan kita. Itulah tanda orang yang solat, orang yang kasih kepada sahabat dia. Selamatkan sahabat kita daripada dihumban ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Selamatkan anak bini kita, anak isteri kita, keluarga kita, sahabat kita. Kalau kita tengok depan mata kita mengikut panduan yang kita belajar tak sah, bantu dia. Soal dia nak terima itu bukan dia, itu bukan urusan kita. Sebab Nabi sebut di akhir zaman, Nabi sebut di dalam hadis, di padang masyakala mereka akan mencari anak-anak isteri kita. Apabila ibadat mereka, Allah hisab ibadat mereka. Apabila dapat rizab, maka rizab itu Allah suruh mereka cari. Kenapa dulunya kita bersama-sama dengan anak kita, tak pernah tegur anak, tak pernah tegur isteri kita, tak pernah tegur adik-beradik kita, tak pernah tegur kawan rapat kita? Ketika di akhirat kelak dia akan mencari kita, dia akan dakwa kita. Kenapa dulunya kamu bersama-sama dengan aku, kamu solat, aku pun solat, tetapi kenapa kamu tidak pernah tegur solat aku yang tidak sah? Hari ini baru aku tahu yang bahawasanya solat aku tidak sah. Sekarang ini tidak ada siapa tahu. Di dalam ilmu Allah Ta'ala sahaja yang tahu siapa solat yang sah. Tetapi kita cuba untuk buat mengikut skema yang telah ditetapkan oleh syarak. Baik, settle tuan-puan, itu kena jaga. Kerana itu syarat untuk sah sembahyang, mesti dengar di telinga. Adapun makhraj, kadang-kadang orang takbir tuan-puan perasan tak main tarawih macam-macam versi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Bunyi macam elok, tapi makhraj tak betul. Antara makhraj tak betulnya ialah tuan-puan, Allahu Akbar, bukan akbar. Mesti clear. Kenapa? Walaupun tak tepat, okey, tetapi pastikan betul walaupun tak tepat. Nak tanda betul tak betul, jangan dia tertukar dengan tempat duduk, tempat keluar, level keluar makhraj lain. Jangan. Kalau qaf itu keluar makhraj lain, bukan kaf. Dia jangan aqa, beza. Itu saja, walaupun tak tepat, walaupun sifat tak keluar cantik, tidak ada sifat mahmus, tak keluar macam tak apa, itu sifat nak bagi cantik saja. Tapi kita tak keluar pun okey, kenapa dah betul. Jangan masuk ataupun jangan letak border standard suara itu keluar pada tempat huruf lain, itu tidak sah. Kenapa? Kerana bertukar huruf. Allahu Akbar,
ramai tuan-tuan. Dan dia yang paling bahayanya, dia merupakan imam yang dilantik. Bayangkan jemaah di belakang nak ikut setiap petang, setiap waktu tuan-tuan. Ini mesti dicegah secepat mungkin. Dia tidak boleh menjadi imam. Mesti panggil ahli jawatan kuasa, jemaah yang tahu mesti jumpa jawatan kuasa, tolong jemaah yang nak ikut. Kadang-kadang jemaah ni dia tak tahu, dia main ikut aja. Nanti kita akan belajar 13 syarat untuk ikut iman. Ada terma dia. Ada syarat untuk ikut iman. Bukan semua iman boleh diikut. Kena lulus 13 syarat baru kita boleh ikut. Kalau iman Allahu Akbar, sedap ni Syekh Sudah ni. Sudah kepala otak apa? Sudah dia tak baca qaf. Cuma lenggok tu macam sudah dah lah. Yang ni tuan-puan reject, tak boleh. Gustah balik. Aku kena sembahyang di rumah. Kenapa? Kerana iman tak luluh. Tak boleh ikut. Tu bahaya. Tapi orang tak tahu tu apa dia ikut. InsyaAllah kita akan belajar ada 13 syarat sah ikut iman. Apa lagi tuan-puan yang tak sah? Allahu Akbar. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lain cantik. Tapi hak dengan hak dia tak boleh beza. Alhamdulillahi, sebab itu ham bukan hak. Dia hak, dia huruf hak dia lain, huruf hak lain. Ha di atas, ha level di bawah. Bukan dia lain. Lain, lain. Kalau atas level dia, ha level bawah. Level bawah. Dina tu level bawah. Duduk ke sini. Duk. Sebab tutup guru saya dia test suara. Dia kata nak buat ni mudah. Dia kata dengan anak-anak kan selalu kita buat ihdinas siratal mustaqim. Baik. Dia baca apa tuan-puan? Dia sepatut atas. Ni orang panggil ha pedah kan? Ha pedah. Kenapa orang panggil ha pedah? Orang Melayu panggil pedah. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita jangan rajin membaca, tapi kita kena rajin polish, kena rajin belajar juga. Dia syaitan kacau kita tuan-tuan. Dia sebut amal tanpa belajar. Lepas tu ramai buat amal, tapi belajar dia kekak aja. Tanya baca Quran puluh-puluh, ribu-ribu baca Quran, tadarus Quran, baca tak betul. Yang hantam aja, udahlah waqaf tak waqaf. Idza jaa nasrullahi wal fath. Waqaf jangan buat. Waqaf huruf biasanya orang buang tempat-tempat yang macam ni tuan. Waqaf dia buang huruf. Salah. Satu huruf buang haram. Tak lengkap huruf idza jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa? Waqaf tak boleh sebut fathah. Apabila waqaf jangan hilangkan huruf. Mesti itu jelas huruf tapi dia waqaf. Jangan fath. Mana waqaf ustaz? Ya waqaf, tapi jangan buang dia. Tu ramai orang terkeliru. Waqaf nak buang huruf. Jangan. Lagi yang belakang Fajr, Nasr, Tanazzalul Malak, surah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Jangan qadr, ra hilang. Ramai orang baca hilang ra. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Hilang ra.
Yang sebenar fi lailatul qadr. Qadr. Ra itu waqaf. Kenapa bunyi ra? Jangan kuat lebih. Jangan qadr. Tu lebih, dia sakat getaran 2 kali je. Dimaafkanlah getaran terlebih daripada 2 kali tu. Ini kesenian sahajalah. Maksudnya yang tepatnya jangan lebih 2. Tapi nak lebih sikit tu okeylah. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Li amr. Jangan li amr. Mana ra? Waqaf ustaz. Kenapa puan? Waqaf. Tu jawapan dia. Waqaf memang waqaf berhenti. Tapi ra tu jangan dibuat. Tunggu saya buat ra. Waqaf. Orang dulu ngaji tempat tu dia mula ingat tuan-tuan, saya baca silap tunggu. Hoi. Mana ra? Esok tak pergi dah kalau kita hari ni. Pergi lagi kita. Orang dulu kan mula-mula tu pergi takut kat mak mak suruh kan, lama-lama kita tua dah, okey lah kan. Mengaji muda-muda pergi tunggu siap pergi rotan. Hari ni nak rotan sikit tak boleh lah. Kita dulu berbirak tu tangan tu kan, okey kena rotan. Betul yang ingat tu. Tak lupa ra, tak lupa. Kita tahu dah, kita pernah tegur kata guru. Amr. Ra hilang, dia kata mu ni ra hilang. Amr. Sampai bila-bila. Baik, settle tuan-tuan. Baik, settle. Jadi kesimpulan tuan-tuan, nak nama perkataan ini, kenapa orang kata tak ada suara ni tak sah? Kenapa tak ada suara tak sah? Kerana perkataan itu kena tahu kunci, kena tahu kata kunci. Kerana sembahyang ini dia perkataan. Aqwalun, beberapa perkataan. Dan apa dia perkataan? Perkataan itu mesti ada suara. Suara yang mengandungi huruf. Huruf apa dia? Huruf yang jelas, boleh dieja. Kalau siapa dengar boleh eja. Allahu Akbar, dia boleh eja. Alif lam lam ha, alif kaf ba ra, dia boleh eja. Itu itu kita belajar slow sikit hari ni tuan-tuan. Slow. Baik. Ini kata kunci penting sebab kita boleh jawab kalau orang buat argue. Orang kata, kenapa pula tak sah? Kerana sembahyang itu perkataan. Perkataan itu kena ada suara. Perkataan itu mengandung suara yang mengandung huruf. Huruf pula huruf yang boleh dieja. Kalaulah ada suara tapi huruf tidak ada, tak dinamakan perkataan. Itu kena tahu makna perkataan. Jadi kita belajar syarat ni tuan-tuan, mudah saja kata kunci dia. Setiap satu terma kita kena tahu. Tahu apa dia? Tahu mengikut bahasa syarak, bukan bahasa kita. Kalau kita bahasa kita, perkataan ini ada suara, kira perkataan dah, boleh bercakap dah, dia kata, walaupun bercakap tak jelas. Dia kata boleh bercakap dah, anak dia telo lagi. Dia panggil bercakap. Tapi bahasa syarak dia kena bercakap jelas. Huruf yang boleh ditulis, boleh dieja. Barulah dinamakan perkataan. Percakapan. Kenapa? Kerana sembahyang itu perkataan kita dengan Allah. Kita sedang bercakap dengan Allah. Mestilah perkataan dengan Allah itu jelas dari segi huruf dia. Biar ada berapa perkataan wajib, jangan bertukar tuan-tuan. Dia ada banyak perkataan dalam sembahyang, tapi yang wajib ada 5 saja. Ini saja kita perlu fokus. Lain itu sunat. Sunat ini untuk dapat pahala sunat. Tetapi wajib untuk dapat pahala wajib dan untuk sah sembahyang. Mana dia? Pertamanya ialah takbiratul ihram. Pertamanya ialah lafaz yang bernama takbiratul ihram. Jadi 5. Pertama takbiratul ihram, iaitu lafaz yang bernama takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni tuan-tuan nama dia. Kita dah belajar beza nama dengan diri. Diri dia apa? Diri dia 8 huruf. Sebab tu siapa takbir tak cukup 8 huruf tak dinamakan takbiratul ihram. Kenapa? Kerana takbiratul ihram nama, adapun diri dia ialah 8 huruf. Alif lam lam ha, alif kaf ba ra, 8. Kena clearkan ataupun kena completekan 8 huruf dan sempurnakan
ucapan mengikut terma yang ditetapkan. Allahu Akbar. Bukan tuan-tuan. Orang Melayu kita dihantam semua. Allahu Akbar. Dia tu biasa dengan anak dia. Allah. Allah. Jadi alif fathah bukan tak tahulah kod dia belajar dulu alif fathah alif fathah ba fathah ba ta fathah ta kod lah mana ada alif fathah ba fathah ba tak ada alif fathah kenapa kata Allahu Akbar? Dia terbiasa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Kalau nak tepat lafzul jalalah dia tebal tuan-tuan. Ini ketepatan lah. Kita biasa dulu. Ketepatan dia ada huruf ni mengaji tak habis tuan-tuan. Ada huruf yang isti'la yang tebal. Ada huruf yang nipis. Ada huruf khayshum, kena jaga. Kalau huruf khayshum kena jaga, kena bagi bunyi. Khayshum. Mi khayshum. Ni huruf khayshum kena keluar di level khayshum. Nu khayshum, mi khayshum. Tu banyak huruf dia, huruf tebal. Contoh tebal, lam dia nipis tapi lafzul jalalah lam ha itu. Dia huruf lam ni harful lam ni tuan, ciri dia, setiap huruf dia ada ciri dia. Ciri dia lam ini harful li, lembut. Jangan kasarkan dia lembut. Lam ini kena lembutkan dia. Jangan kasarkan dia, jangan brutalkan dia, jangan ganas, tak boleh ganas. Tak boleh sebut wala, tak boleh. Wala sebab dia lembut. La. Wala. Wala dha tebal, jangan lembutkan dha. Ni kena kasar dha. Dia memang dia brutal dha. Wala dhal. Kenapa lam? Isti'la tebal. Lagi pula sifat ciri dia melekat. Tu Piramli pandai. Piramli kalau bab melekat dia pandai. Allah. Wala dhal. Jangan lama sangat ni nak tunjuk aja. Melekat ke lidah, melangit. Kenapa? Isti'lat. Ini ciri dia. Kena pelaksanaan tuan-tuan, kena raih ciri-ciri huruf. Jangan bedal, jangan hantam. Kenapa? Bedal jadi bahasa kita, hantam jadi bahasa kita, tak jadi bahasa Quran. Tu waladhdall, itu istilah lekat sedikit. Kemudian lembut, lin, amin. Tu. Jadi baca Quran kita hari ni mengaji Quran lagi ni. Saya pun tak boleh mengaji tuan-tuan, tapi mungkin berkat tuan guru saya ni. Saya ni lidah umur saya dari keluarga saya ni dia pelik tu tuan-tuan. Orang Kelantan panggil telo Telo ni saya darjah 5 tuan-tuan, art lagi. Saya tak boleh sebut. Darjah 5 saya masih ingat, malu kat kawan-kawan. Kawan-kawan mengejek. Sebab apa? Sebab kawan-kawan lain semua cantik. Cantik dia. Dia bukan main lah action dengan kita. Saya kawan kata Azhar Ramli. Saya darjah 5 tu. Darjah 5 tahun jangan tanya. Umur 5 tahun mak saya saja faham saya. Mak saya kata sampai hari ni mak saya ingat bahasa-bahasa saya dulu. Dia hebat mak kita kan. Dia masih ingat. Dia kata ayat tapung. Dia kata kaitimu ayat tapung. Ayat tapung tu saya tak boleh sebut kampung, tak boleh sebut. Ayam kampung jadi tapung. Selimut tak boleh sebut jadi timuk. Tu mak saya ingat bahasa-bahasa dulu. Jadi saya ni lidah dia ni, dia saraf lidah kita. Kalau orang telo dia problem saraf lidah tuan-tuan. Saraf lidah kita problem. Dia agak skill kita, dia tak boleh nak lembut. Mesti kita kena exercise lebih. Memang exercise lebih. Saya memang daripada tingkatan lah baru saya faham cara untuk kita exercise. Dia pagi-pagi kena buat, kena exercise lidah, nak bagi lembut. Kalau lembut cantik. Saya sampai hari ni pun masih keras. Masih kalau tuan-puan dengar memang keras saya baca. Sebab apa? Sebab itu lidah asal dia pelak.
lidah asal dia telu. Walaupun selain itu kita cuba belajar selain Arab, boleh sekadar saja, tapi tetap keras. Kalau perempuan lagi hebatlah, sebab lidah perempuan ni lembut dia lagi mudah. Yang kedua tuan-puan, pertama takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua membaca Fatihah. Yang ini membaca surah yang bernama Fatihah. Ini wajib tuan-puan. Ada 5 saja wajib, tak banyak pun. Kita fokus ke 5 ni. Belajarlah, carilah guru 5 ni. Nak lain tak sempat. Baqarah tak sempat nak cari guru. Al-Imran tak sempat cari guru. Fatihah carilah guru. Dia wajib. Quran 36 apa nama ni, 6,600 ayat ni tuan-puan. Yang wajib kita belajar ialah fardu ain, belajar surah Fatihah. Baqarah kalaulah tak sempat belajar, tak haram, tapi jangan baca. Setengah kita ni motivasi, terinspirasi, tak boleh pun nak baca. Kenapa? Kerana dia nampak bahawasanya Ramadan mudha'if wa a'maluhu mudha'afun. Amalan orang baca Quran yang hebat digandakan oleh Allah Ta'ala. Dia pun nak baca walaupun tak betul. Jangan tuan-puan, haram. Baik kita dengar dan baik kita belajar, lagi besar ilmu dia. Kita yang belajar yang kita sempat 5 ni, sempatkanlah diri untuk 5 ni. Pertama takbiratul ihram, jumpa guru, betul tak saya baca takbir Allahu akbar, a ke o bunyi. A ke o. Macam kita selawat tuan-puan. Kalau tuan-puan perasan selawat juga o. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah o juga bolehlah. Tak adalah salah teruk kan, taklah salah teruk, sebab makhraj dia okey, cuma lari dia panggil, dia bagi dia condong sedikit. Cuma tak tepat saja. Dari segi okey, cuma kita nak polis sikit, bagi tepatkan Yang salah tuan-puan, kalaulah di baris hidup disukuhkan, itu salah. Tuan-puan biasa dengar Allahu sallah salah tuan-puan. Sallallahu wasallam alaih, wasallam salah. Wasallam tak boleh disukumkan. Mungkin jarang-jarang kita buat, tapi ada orang buat. Kita biasa dengar sallallahu wasallam alaih. Ini baris salah. Salah baris tak boleh. Kalau condong sedikit tu boleh okeylah, boleh gagahlah. Maksudnya okey lagi. Jangan bertukar baris. Jangan huruf lari, jangan baris bertukar, jangan. Ini baris ditukar, daripada sallama ditukarkan wasallam, tak boleh. Allahumma salli tak apa, wasallim, itu baris grammar dia ikut, cantik. Tapi kalau salla, grammar dia mesti wasallama. Salla la wasallama, mesti lama, tak boleh wasallam, tak boleh. Sallallahu wasallama alaih. Itu jemaah yang selawat. Adapun bila selawat Allahumma salli, Allahumma salli wa sallim ala sayyid, bukan sayyid. Ramai juga sayyid. Sayyid itu dia matikan, tak boleh sayyid, tidak ada makna. Tidak ada makna kalau dibaca sayyidina, tidak ada makna ketua. Dia asal ketua tu sayyid. Kita puji Nabi kita ketua kepada kita dan kepada seluruh umat. Nabi kita ketua, sebab tu gelaran Nabi kita Sayyid. Tapi jangan saya tidak ada. Sayyidina Muhammad. Banyaklah bab baris ni boleh tahan lah, tapi panggil apa, nak cantik kena ubah lah. Macam orang berjanji lah, berjanji pun ramai berjanji Melayu, wajubarik. Dia bukan wajubarik. Wajubarik tu lagu, dia nak bagi polis lagu. Wa yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Zanji. Bukan wa yubariku. Sebab apa? Sebab tengok atas tu grammar maktuf dia. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu. Tengok. Yusalli wa tu atas pada yusallimu wa yubariku juga. Wa yusallimu wa yubariku alaih. Bagi. Boleh lah nak hantar bagi apa. Tapi kalau orang tahu lah. Yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga baca tayat akhir. Memang saya dah target awal hari ni nak slow tuan-tuan. Tuan-tuan jangan jemu lah. Hari ni kita nak baca go slowly.
Sebab apa? Sebab dia antara kata kunci hari ni. Kalau tuan-puan faham hari ni, satu poin je hari ni, iaitu diri sembahyang, insya-Allah clear dan hidup kita. Kita akan tahu untuk cari ilmu. Oh, aku ni tak kena polish lagi tahiyat aku. Sebab apa? Tahiyat itu satu juzuk daripada sembahyang. Aku kena ada inisiatif sebelum mati untuk polish. Kenapa? Kerana tahiyat akhir ini merupakan juzuk sembahyang, bukan sunat. Itu penting kita nak tahu supaya kita boleh take action. Itu. Ketiganya tuan-puan membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini dia panggil tahiyat yang mengakhirkan sembahyang kita. Dia panggil tahiyat awal, bukan. Tahiyat awal bukan wajib tuan-puan. Tahiyat awal sunat ba'adah. Tuan-puan tinggal pun tak apa, cuma rugi pahala lah. Sangat rugi pahala kalau tertinggal. Tapi kalau tinggal sunat tahiyat akhir, ini tidak sah solat. Tidak sah solat. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni kita akan belajar tuan-puan, dia ada diri dia. Dia ada diri dia yang wajib, dia ada yang sunat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Waqaf mesti ada huruf tuan-puan. Jangan lillah, banyak lillah hak hilang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Jangan tuan-puan, hak hilang. Tak sempurna bacaan kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Waqaf. At-tahiyyat saya baca versi pertama aja tuan-puan. Versi kedua tuan-puan dah tahu. Iaitu versi pertama yang wajib. Yang wajib dia at-tahiyyatu lillah. Ini wajib. Tapi kita hari ni tak baca wajib, sunat. Alhamdulillah kita terus ambil yang sunat. Maksudnya wajib dan sunat. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Okey, itu yang wajib. Ayat lain sama tuan-puan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ha ila itu dia punya makhraj. Setiap satu huruf kita buat mengikut level yang ditetapkan. Maksud level ni mengikut makhraj. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Waqaf. Allah waqaf mesti jaga huruf. Ini yang tepat. Kalau waqaf tak ada huruf, kalau hilang tu huruf, haram. Kalau lah tak jelas, okey, tak jelas. Tapi kalau hilang langsung huruf, mesti haram. Kenapa haram? Karena kita membuang satu juzuk daripada diri tahiyat akhir. Karena hak itu Allah, hak di Allah itu termasuk diri tahiyat akhir. Kena lengkapkan diri tahiyat akhir dan sempurnakan terma dia. Terma ni apa? Cara untuk kita ucap mesti ada cara ataupun dipanggil cara dan terma. Nanti kita akan belajar. Dia ada 7 syarat, 7 terma untuk mengucapkan tahiyat akhir. Itu 7 syarat yang kita kena follow, kena jaga. Kalau Fatihah 10, ada 10 perkara, 10 terma, 10 syarat kita kena jaga ketika kita ucap Fatihah. Ini penting Fatihah tuan-puan. Bukan Fatihah saja, kelima-lima ni penting. Cuma yang agak kena fokusnya, dia payah sedikit Fatihah. Dia ada membatalkan Fatihah, tak batal solat, kena ulang balik Fatihah. Ada perkara yang membatalkan Fatihah, dia panggil batal mualah. Baik, 3, dia 4 kita ekspreskan. Yang keempat dan keempatnya daripada 5, baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selepas baca tahiyat akhir. Itu bukan tahiyat akhir tuan-tuan. Selepas tahiyat akhir yang wajibnya ialah salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tahiyat akhir. Itu salawat selepas tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir salawat itu wajib. Di dalam tahiyat awal selawat itu sunat ab'ad. Kalau tinggal sah solat, cuma kena sujud sawi. Nak cover tercedera pahala kita, nak cover dengan sujud sawi supaya pahala yang tercedera itu mudah-mudahan di cover.
Tapi kena ingat tuan-puan, kita akan belajar juga insya-Allah bagaimana cara untuk ucapkan selawat. Allahumma, syaddah jaga. Salli, li itu dia ada syaddah. Salli sayyidi, syaddah. Jaga syaddah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dal qalqalah kena jaga. Sayyid kena jaga, jangan sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Sayyidina tidak ada makna. Dia ada yang kita tukar, dia berubah makna, ada yang kita tukar, dia tak berubah makna. Di sini kalau kita tukar dia punya huruf, dia punya baris daripada sayyi kepada say, dia tidak ada makna. Nasib baik tuan-puan, ada tempat yang bahaya dia bertukar makna, itu bahaya. Kita akan belajar nanti kita akan belajar ada 21 terma Allahu Akbar tu banyak yang bertukar makna. Kalau dia panjangkan bertukar makna. Allahu Akbar. Allah dipanjangkan pada bertukar makna. Jadi alif istifham. Adakah Tuhan itu maha besar? Ini bertukar makna dengan sengaja, haram lagi kufur wal iyad billah. Tapi dia tak sengaja dan dia pula tak tahu makna, maka haram sahaja, tak sah solat. Tak kufur. Kenapa jadi kufur? Kerana dia tanya, adakah Tuhan tu besar? Seolah-olah kita kata, Tuhan tu besar ke? Itu bahaya pada makna. Kita akan belajar insya-Allah tuan-tuan. Baik, dan kelima, last kali, yang kelima. Dan kelimanya, apa dia kelima? Memberi salam. Ada 9 terma insya-Allah tuan-tuan kita akan belajar beri salam ini. Kita beri salam, kita belajar di untungnya tuan-tuan, kita boleh implement di luar solat. Kita dah tahu cara bagi salam yang betul. Di luar solat juga kita boleh melakukan ibadat yang sunat, pahala besar. Ibadat yang sunat mempunyai pahala yang besar. Salah satunya tuan-tuan, dia agak berbeza daripada formula asas. Formula asas, tiap-tiap ibadat sunat lebih rendah pahala berbanding ibadat wajib, melainkan beberapa ibadat yang dikecualikan. Satunya ialah tuan-puan yang dikecualikan, pahala sunat lebih besar daripada wajib, ialah memberi salam. Memberi salam itu pahala dia besar walaupun sunat, dan menjawab itu wajib tapi pahala kecil. Ini yang di luar daripada formula asas. Kalau formula asas, kalau wajib itu besar pahala, sunat itu kecil, tetapi di sini dia berbeza. Tapi pastikan tuan-puan, kita nak buat ibadat, pastikan tata cara itu betul, mengikut ketetapan yang telah dimodulkan oleh fuqaha. Bagaimana cara nak bagi salam? Pastikan salam yang betul. Kita dah bagi konsep, kita dah belajar ini, konsep diri dan konsep nama. Salam itu nama, merujuk kepada diri dia, yang kita kena implement, yang kita kena laksana, yang kita kena buat bukan nama tapi diri. Walaupun tak tahu nama, tapi kita buat betul, sah. Nama tak tahu panggil apa, tetapi diri itu sah. Nama ke tak tahu panggil apa dari segi terma syarak, tetapi dari segi pelaksanaannya cantik, maka sah. Kenapa? Karena dia buat diri, walaupun nama dia tak buat, walaupun nama dia tak kenal. Nama salam, diri salam itu yang ada huruf alif, yang ada huruf lam, yang ada huruf sim, yang ada syaddah di atas sim, yang ada huruf lam alif, yang ada huruf min, yang ada huruf ain, yang ada huruf lam, yang ada huruf ya, yang ada huruf kaf, yang ada huruf mim. Itulah dia diri dia. Wa rahmatullah itu sunat, itu bukan diri dia yang hakikat. Itu cuma diri yang sunat. Wa rahmatullah tambah, tak sebut wa rahmatullah pun sah. Maka kita kena pastikan kita jaga huruf alif, kita jaga huruf lam, kita jaga huruf syaddahnya. Dari segi sebutannya cantik, assalamualaikum, bukan assalamualaikum, ataupun bukan juga assalamualaikum, bukan juga kita kata assalamualaikum. Kenapa? Karena gugur satu huruf, gugur satu syaddah, tidak dinamakan diri salam. Sebab itulah kita kena betul assalamualaikum. Dan habis 5 tuan-tuan.
maka beberapa perbuatan itu 8 perkara. Tak nama lagi sembahyang, baru kita buat 5, baru kita buat takbir, baru kita baca Fatihah, baru kita baca tahiyat, baru kita baca selawat, baru kita ucap salam. Ada 8 lagi yang wajib belum dibuat. Apa dia 8? Maka beberapa perbuatan itu 8 perkara. Perbuatan ini kita buat dengan anggota yang Allah berikan kepada kita. Pertamanya ialah berdiri betul. Yang ni saya expresskan tuan-tuan, saya baca je. Yang keduanya rakaat, ada syarat semua. Macam mana nak berdiri, macam mana nak rakaat. Yang ketiganya i'tidal, ada syarat sah i'tidal, ada syarat sah rakaat. Keempatnya sujud, ada syarat sah sujud dan ada afdal sujud, ada sunat sujud. Kita akan belajar untuk tapau ke semua pahala yang ditawarkan oleh Allah. Kita tahu ini sunat, buat. Ini afdal, buat. Barulah kita akan meraihkan dan membesarkan. Kita nampak value setiap ibadat kita. Kadang-kadang dia nampak, oh sunat tak nak buat, dia tak nampak value pada sunat. Oh, dia kata sunat je, doa iftitah tak baca pun tak apa. Oh sunat je, baca kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sunat saja. Ya, orang yang ada, orang yang tahu value, orang nampak nilai sunat, dia akan buat. Inilah para ulama. Kita meja je. Tu tak tahan kita tu. Sunat je, makruh je, haram jangan. Sebaik haram untuk apa je. Dan keempatnya, kelimanya duduk antara 2 sujud. Duduk tuan-tuan, ni orang kita macam-macam. Duduk iftirah lagu mana, iftawaruk. Boleh duduk tawaruk, tak nak duduk tawaruk. Dia kata macam mana pun sunnah Nabi juga. Ya, tapi untuk dapat fadilat afdal. Mazhab Syafi'i afdal macam ni, mazhab Hanafi afdal macam ni, mazhab Maliki afdal macam ni. Kita ID kita Syafi'i, kita solat tata cara Syafi'i. Kenapa kita nak pengaruh dengan Maliki? Kenapa kita nak pengaruh dengan Hanafi? Tawaruk. Walaupun nampak simple, tetapi pahala dia, nilai dia tinggi. Kita duduk tawaruk, duduk tayat akhir tuan-puan, dengan tayat awal dia beza dalam mazhab kita saja, mazhab lain tak. Walaupun nampak simple, beza, kita boleh buat sama. Duduk tayat akhir pun duduk macam tayat awal, boleh. Tak menjejaskan solat, tetapi dari segi value kita kurang. Kenapa? Kita menolak tawaran afdal yang kata sunat hai'ah dalam mazhab Syafi'i. Ketika tayat akhir duduk bersimpuh, itu duduk tawaruk, sunat. Kalau dia duduk dalam tayat akhir, sah. Duduk tayat awal, sah. Kenapa duduk juga? Cuma tak dapat palsu sunat. Itu beza. Sebab tu kita sedang membina minded fiqh, ataupun dipanggil fiqh minded. Bila fiqh minded ada dalam minda kita, kita akan nampak satu-satu amalan sunat itu ada value yang kita akan tapau, yang kita akan ambil, kita akan buat. Kenapa? Karena sunat. Inilah yang disebut oleh dalam hadis Nabi di akhir pada masyarakat, apabila Allah bentankan pahala sunat kepada dia, bukan pahala wajib. Nabi sebut. Sebab tu Nabi, para sahabat dan para ulama ni tuan-tuan, dia sangat-sangat nampak value ini. Kenapa? Dia yakin kepada hadis Nabi. Nabi kata apabila dibentankan reward, apabila dibentankan payment ni kita panggil pahala lah. Sebab apa? Jazak ni bayaran. Pahala tuan-tuan, al jaza'u miqdaru ya'lamuhumullah. Tu makna pahala, iaitu jazaun, bayaran. Orang Melayu kita terjemah balasan. Samalah, balas, pembalasan, pembayaran. Ini bayaran yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala mengikut qadar, ketetapan Allah. Sunat dia tetap macam ni, wajib dia tetap macam ni. Itu dia panggil pahala bahasa Melayu. Allah bentankan pahala sunat. Wajib bukan cerita wajib. Dia bentankan pahala sunat, semayang sunat. Semayang sunat ni kita nampak Allahu Akbar tarawih 8 rakaat, Allahu Akbar tarawih 20 rakaat, Allahu Akbar baca doa iftitah, Allahu Akbar bacaan tasbih dalam rakaat. Kita 3 je. Kita tak nampak value pada 5, tak nampak value pada 7, tak nampak tasbih pada 9, tak nampak tasbih pada sebelah. Tapi para ulama kita kalau semayang seorang diri, dia tapau sebelah. Kenapa? Sebelah itu paling tinggi tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 baru. 3 tu dapat pahala afdal, dia panggil sekurang-kurang afdal.
yang kita ambil. Tetapi para ulama dia ada 5 ranking. Dia ambil ranking kelima. Apa ranking kelima? Ranking paling afdal. Apa dia? Iaitu bacaan tasbih sebelah. 12 tak adalah. Di kota di 11 saja. Kenapa dia buat sampai sebelah? Dia dah yakin Nabi sebut apabila dibentankan amalan sunat maka menyesal mereka yang mengerjakan ibadat sunat. Bukan cerita orang yang menyesal ini orang tak buat. Niat Nabi nak cerita orang yang melakukan ibadat, ahli ibadat pun menyesal hari akhirat kelak. Kenapa? Dia tengok betapa lumayannya bayaran. Kalaulah aku yakin, kalaulah aku nampak value nilai setiap sunat, nescaya aku tak akan tinggalkan sekecil-kecil sunat. Tu kita nak kena nampak tuan-puan. Nampak sunat buat je. Saya pun cerita kat tuan-puan je. Jangan tanya saya. Jangan tanya ustaz sedap cakap buat ke? Ada juga orang macam tu. Jadi kurang-kurangnya saya cerita kat tuan-puan, saya pun mendidik diri saya kan. Duk cerita kat orang dia buat ke tak? Sedap tu. Tak apalah tak nak buat pun. Kan? Rugi je lah. Tu. Maka ulama kita tumpah dia nampak, dia akan buat. Doa iftitah tak tinggal. Kita sembahyang seorang diri. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Allahu Akbar. Surah Al-Azim tak baca. Main seorang diri. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim bihamdihi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila akhir waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Tu kita. Hak wajib je buat. Hak sunat semua tak apa. Tak apa tak buat. Rugilah tuan-puan. Tak nak Ramadan. Kita berbaki 3 hari lagi tuan-puan untuk kejar sunat. Buatlah sunat. Nampak sunat buat. Kenapa? Kerana sunat bulan Ramadan menyamai wajib. Doa iftitah bulan Ramadan seolah-olah tuan-puan baca tahiyat akhir di bulan lain. Lumayan ke tu? Habis. Lumayan juga bila nak break. Okey, kita berhenti kat sebuah tuan-puan. Kita break di dan ke-8 tu. Kita break sekejap saja sebab kita ada soalan. Lepas kita break, tarik nafas sekejap, kita jawab soalan, boleh balik lah. Kita baca satu je hari ni. Keempat sujud. Kelima, duduk antara 2 sujud. Dan keenam, duduk bagi tahiyat akhir. Dan duduk bagi selawat. Dan duduk bagi salam. Dan ketujuh tuan-puan, niat. InsyaAllah kita akan belajar niat tu apa dia, dan subtopik niat semua kita akan belajar. Dan kedelapannya, tertib pada kebanyakan rukun. Maka 2 rukun ini perbuatan hati. Tertib dengan niat ini perbuatan hati. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, lepas raya ni kita akan sambung tajuk baru, iaitu hukum mengerjakan sembahyang. Sebelum kita akan masuk syarat wajib. Dia komponen dia tuan-puan. Kalau kita bincang solat sembahyang, dia ada tajuk beberapa subtopik dia. Kita bincang hari ni satu tuan-puan, makna sembahyang je hari ni. Hukum ni biasa je. Hukum ni just dia nak cerita hukum buat sembahyang tu wajib. Kita tak cerita pun kita dah tahu wajib. Dia subtopik dia pertama kita akan belajar syarat wajib ada 5. Subtopik yang kedua syarat sah ada 9. Subtopik yang ketiga dia akan belajar 3 rukun sembahyang, juzuk sembahyang. Dan subtopik yang kelima perkara batal. 5 benda. Tapi dalam kitab kita ni dia ada 6. Apa dia 6 tu? Sunat, hai'ah dengan abad. Dia detail. Jadi complete lah insya-Allah. Komponen sembahyang kita dah clear, kita dah nampak. Baik, kesimpulan tumpuan hari ni kita jelas di antara diri sembahyang dan juzuk sembahyang. Kita ada beza 2 tu. Diri sembahyang dan juzuk sembahyang. Kalau tanya kita, baik nak nama sembahyang ni apa dia? Kita boleh jawab spontan. Kena lengkapkan. Kena lengkapkan dan sempurnakan ke semua 13 juzuk sembahyang. Kalau 12 tak sempurna. Kenapa? Kerana sempurnakan 13. Kena lengkapkan 13 dan sempurnakan terma dan syarat.
Kalau lengkap saja 13, syarat tak sempurna, bagi salam tak betul, walaupun dia buat salam 13 cukup, tak dinamakan solat. Apabila tak dinamakan solat, statusnya dia belum solat. Apabila belum solat, wajib qada. Kalau dia tak qada, maka kota dia dikira orang yang tidak mendirikan sembahyang. Okey, tu diri. Baik, juzuk apa dia tuan? Dia ada dua benda kita belajar ini, diri sembahyang dan juzuk. Juzuk ni apa? Juzuk sembahyang ini dinamakan sebahagian daripada sembahyang, bukan diri. Bukan diri dia. Mana contoh? Contoh tuan-puan takbir Allahu Akbar. Apa dia? Bukan sembahyang. Itu sebahagian daripada diri sembahyang. Orang panggil apa tuan-puan? Orang panggil satu rukun daripada rukun sembahyang. Nak nama sembahyang komplit 13 rukun. Sebab tu dia kata rukun sembahyang 13. Maksud apa tu? Dalam bahasa lain, maksud dia nak nama sembahyang ini mesti komplitkan 13 dan sempurnakan 13. Tu bahasa dia. Kalau kita belajar ayat dia, rukun sembahyang 13, maksud dia ialah komplitkan dan sempurnakan 13 rukun. Tapi kalau satu juzuk, satu rukun dipanggil sebahagian daripada diri sembahyang, sebahagian daripada apa namanya sembahyang. Sebahagian inilah tuan-puan dipanggil rukun ataupun juzuk. Dia tak panggil solat. Tu beza kalau orang tanya kita, apa beza rukun dengan sembahyang? Sama. Tak beza. Apa beza juzuk dengan sembahyang? Beza. Apa beza rukun dengan sembahyang? Beza. Rukun ini sebahagian daripada sembahyang. Sembahyang ini komplitkan juzuk dia. Macam kita tuan-puan akan belajar, kita akan belajar secara detail dalam tajuk perkara batal wuduk. Tak lama dah tuan-puan. Perkara batal wuduk tajuk dia. Dia beza sentuh wanita batal wuduk dengan sentuh juzuk wanita tak batal wuduk. Ada yang sentuh juzuk wanita yang terpotong tak batal wuduk, tapi haram. Kena tahu kata kunci. Kenapa tak batal wuduk? Kenapa batal wuduk? Kerana tengok ayat dia. Batal wuduk bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan yang harus berkahwin. Kulit siapa? Kulit perempuan. Bukan kulit ataupun bukan bersentuh dengan juzuk perempuan yang telah terpotong. Beza. Sentuh ni, orang panggil apa ni? Ini tangan. Tangan apa? Tangan perempuan. Nak nama perempuan komplit seluruh. Sebab itulah kalaulah tangan dah terpotong, aksiden, patah, putus tangan, putus telinga tercabut, hidung tercabut, kita kutip satu-satu masukkan dalam beg plastik hitam. Lalu jalan nak pergi solat subuh, tengok tepi lebuh raya ada aksiden, tengok pula perempuan, kita ada wuduk tak pakai glove, kita boleh dah ambil satu letak dalam plastik hitam, nak tolong kerana ini mulia. Nak perempuan pula dia kata, tolonglah masuk dalam beg plastik hitam. Batal ke tak batal? Tak batal wuduk. Haram sentuh tetap haram. Kita akan bincang lain. Haram sentuh, haram pandan, wuduk tak batal. Tu dia ada tiga hukum dekat situ. Hukum sentuh tak batal wuduk, sentuh haram, dan pandan haram. Tapi kata kunci saya nak beri kepada tuan-puan, kenapa tak batal wuduk? Kenapa tak batal? Kerana yang batal sentuh perempuan, bukan sentuh juzuk perempuan terpotong. Beza. Wallahu a'lam. Kita beri 5 minit saya tuan-puan, kena 10 minit. Kalau nak balik awal kita beri sekejap kan. Pak nak minum air pun tak boleh. Kalau beri lama boleh minum air.